Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda bahawa ahli la ilaha illallah tidak akan kesunyian di dalam kubur dan tidak pula di padang mahsyar. Aku seakan-akan nampak ahli la ilaha illallah membersihkan tanah daripada kepala mereka setelah bangun dari kubur, sambil berkata segala puji bagi Allah SWT yang telah menghilangkan duka cita pada kami buat selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ahli la ilaha illallah tidak akan berduka cita sewaktu mati, dan begitu juga semasa di dalam kubur. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata Nabi SAW bersabda bahawa ahli la ilaha illallah tidak akan kesunyian di dalam kubur dan tidak pula di padang mahsyar. Aku seakan-akan nampak ahli la ilaha illallah membersihkan tanah pada kepala mereka setelah bangun dari kubur, sambil berkata segala puji bagi Allah SWT yang telah menghilangkan duka cita pada kami buat selama-lamanya. Dan riwayat lain disebutkan bahawa ahli la ilaha illallah tidak akan berduka cita sewaktu mati dan begitu juga semasa di dalam kubur. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata pada suatu ketika Nabi Jibril AS datang menghadap Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi SAW diselubungi kedukcitaan yang amat sangat. Jibril AS berkata Allah SWT mengucapkan salam kepada Tuhan dan bertanyakan, mengapakah Tuhan dalam keadaan berduka cita? Walau sungguh pun Allah SWT maha mengetahui segala isi hati manusia. Namun pertanyaan yang disumpama ini dikemukakan semata-mata untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan. Baginda SAW bersabda, wahai Jibril, aku sangat-sangat risau tentang keadaan umatku. Apakah yang akan berlaku pada mereka pada hari kiamat nanti? Jibril AS bertanya mengenai keadaan orang Islam atau orang kafir. Baginda SAW jawab Baginda SAW, aku memikirkan mengenai keadaan orang-orang Islam. Kemudian Jibril AS membawa Baginda SAW bersamanya pergi ke sebuah tanah perkuburan kabilah Bani Salimah. Jibril AS memukul salah satu kubur dengan sayapnya lalu berkata, kum biiznillah, bangkitlah dengan izin Allah. Maka seorang yang berwajah indah lagi amat cantik bangun daripada kubur itu sambil berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah rabbil alamin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Jibril AS berkata kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Maka dia pun berkembalilah. Kemudian Jibril AS memukul kubur yang lain dengan sayapnya yang lain lalu berkata, bangkitlah dengan izin Allah. Maka berdirilah dari kubur tersebut seorang yang amat hodoh, bermuka hitam dan bermata juling, lalu berkata, alangkah menyesalnya aku, alangkah malunya aku, alangkah musibahnya aku. Jibril AS berkata kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Kemudian Jibril AS berkata kepada Baginda SAW, dalam apa cara jua keadaan orang-orang itu meninggal, dan keadaan itulah mereka akan dibangkitkan. Pada zahirnya yang dimaksudkan ahli la ilaha illallah dalam hadis yang tersebut di atas ialah orang yang punya hubungan khusus dan hati yang terpaut dengan kalimah tersebut serta sentiasa sibuk mengucapkannya. Sebagaimana yang digelarkan sebagai orang susu, orang kasut, orang mutiara dan orang ais ialah kerana mereka menjual hanya benda-benda itu dan benda-benda tersebut ada dalam simpanan mereka. Oleh kerana itu tidak timbul sebarang persoalan berkenaan layanan sedemikian diberikan untuk ahli la ilaha illallah. Al-Quran menerangkan dalam surah Fatir bahawa umat ini terbahagi kepada 3 golongan. Pertama ialah golongan yang digelar golongan yang mendahului dengan kebaikan, dengan mengerjakan kebaikan, sebagaimana diterangkan dalam hadis bahawa mereka akan masuk ke syurga tanpa hisap. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya akan bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata bahawa siapa yang lidahnya sentiasa dibasahi dengan zikrullah, maka dia akan masuk syurga sambil tersenyum-senyum. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin.